Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Amirul bin Azmi, nombor matrik 10 DIS 22F109. Saya akan membentangkan tentang perlembagaan sebagai tiang seri. Soalan yang saya dapat ialah takrifkan istilah perlembagaan dan tiang seri beserta sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan dalam Melayu. Subjek Etika dan Peradaban, Pensyarah Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Istilah perlembagaan. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan yang lazim. Perlembagaan juga berkait dengan cara keputusan awam dicapai dan kuasa agihan antara institusi kerajaan sama ada di pusat ataupun pada peringkat tempatan. Perlembagaan juga akan menetapkan had-had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pemilihan serta praktikal pemerintah. Perlembagaan ialah prinsip-prinsip asas dan sumber undang-undang tertinggi negara. Kewujudan perlembagaan adalah untuk menyelaraskan pemerintahan sebuah negara. Selain itu juga peranan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintah atau rakyat. Perlembagaan bermatlamat memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Istilah tiang sari. Tiang seri boleh ditakrifkan sebagai asas atau asas utama yang membentuk perlembagaan persekutuan, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Bahasa-bahasa ini tidak dimasukkan secara tidak sengaja ke dalam perlembagaan, melainkan adanya sejarah yang unik dan tersendiri yang membawa kepada perkara tersebut. 4 perkara tersebut telah dirangkumkan dalam sebuah perjanjian lisan yang dikenali sebagai kontrak sosial. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan di tanah Melayu. Pada tahun 1877, Majlis Negeri Perak mengadakan persuaratan pertama yang menjadikan titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu oleh Majlis Persekutuan. Undang-undang di negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Pada tahun 1948, pada tahun ini Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Perjanjian ini merangkumi pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Pada tahun 1997, pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu atau Suruhanjaya Red yang disesuaikan dengan model Westminster. Perlembagaan ini dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1997 dan telah menjadi asas perlembagaan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Syabuddin dari kelas DLS 1A. Nombor matrik ialah 10 DLS 22F1006. Nama pensyarah bagi penghayatan etika dan peradaban ialah Encik Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Dan tajuk besar kami pada hari ini ialah perlembagaan sebagai tiang seri. Tajuk saya pada hari ini ialah menyatakan keistimewaan perlembagaan Malaysia dalam menjamin hak kaum Bumiputera dan Peribumi serta kaum-kaum lain di negara ini. Bumiputera, definisi Bumiputera ialah penduduk asas sesuatu tempat, contohnya seperti di Tanah Melayu. Golongan yang dikira sebagai Bumiputera menurut undang-undang adalah semua suku kaum orang asli Melayu menurut takrifan perlembagaan Malaysia, Peribumi Sabah dan Peribumi Sarawak. Selain itu, di Malaysia juga terdapat kaum lain seperti China dan India. Malaysia merupakan negara yang berkongsi kaum, budaya dan adat. Seperti kaum Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai perantaraan. Selain itu, bahasa Melayu juga merupakan bahasa kebangsaan untuk negara Malaysia ini.
China dan India berkomunikasi sesama mereka dengan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu ialah bahasa ibunda kepada negara Malaysia. Selain itu, agama bagi kaum Melayu ialah agama Islam dan mengamalkan adat Melayu. Seperti contohnya adat Melayu seperti perkahwinan, perayaan, lepas tu dan lain-lain lagi. Sebagai contoh, perkahwinan seperti kita dimulakan dengan akad nikah, bersanding dan baru berkahwin. Seperti perayaan pula bagi kaum Melayu seperti perayaan Aidilfitri, Aidiladha, dan kita sebagai kaum Melayu tidak asing lagi kalau tidak berkunjung menziarahi sanak saudara di kampung. Bagi India pula merupakan bangsa India, kaum India, kita tidak asing lagi kerana mereka menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa perantaraan dan menggunakan dan agama mereka ialah agama Hindu. Mereka juga mempunyai perayaan sendiri, perayaan adat mereka sendiri. Perayaan seperti Deepavali, Taipusam dan sebagainya. Manakala bagi kaum Cina pula menggunakan bahasa Mandarin, Kartunis dan sebagainya. Dan agama mereka menggunakan agama mereka ialah agama Buddha. Bagi Sabah mereka pelbagai kaum di Borneo seperti Kadazan Dusun, Bajau dan Iban. Manakala Sarawak mempunyai 27 etnik dan mempunyai bahasa sendiri dan kebudayaan tersendiri. Apakah itu Perkara 153 ataupun 153? Perkara 153 merupakan jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak, juga kepentingan sah kaum lain warga negara Malaysia. Hal ini Perkara 153 ini ditubuhkan kerana negara kita mempunyai pelbagai kaum. Jadi kita sendiri mempunyai hak kita sendiri dan mereka sendiri perlu ada hak mereka juga. Jadi tertubuhlah Perkara 153 ini bagi keadilan sesama mereka, bagi mengadili kaum yang lain. Perkara 153, Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain, dan seterusnya menentukan cara untuk melakukan ini seperti mewujudkan kuota untuk masukkan perkhidmatan awam, biasiswa awam dan pendidikan awam. Yang di-Pertuan Agong YDPA bertanggungjawab untuk menjamin kedudukan orang Melayu dan melindungi hak kaum lain. Hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera meliputi jawatan dan perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Hak istimewa orang Melayu merujuk kepada 3 perkara iaitu perkhidmatan awam, ekonomi dan pendidikan. Fungsi Yang di-Pertuan Agong atau YDPA dalam fungsi 153 ini ialah melindungi keistimewaan orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak serta kaum-kaum yang lain. YDPA bertanggungjawab untuk menjamin kedudukan orang Melayu dan melindungi hak kaum. YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong fungsi mereka ialah memelihara kepentingan kaum lain. Pada 1948, Raja Melayu memperkenankan bangsa dan kaum asing sebagai warga negara. Kedudukan istimewa orang Melayu di bawah tanggungjawab Pesuruhanjaya Tinggi Persekutuan yang juga berfungsi menjaga kepentingan kaum lain. Ini merupakan wasiat di mana raja-raja menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Wasiat ini disampaikan semasa Raja-Raja Melayu menurunkan tanda tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957. Wasiat tersebut kita dapat lihat wasiat yang akhir sekali kita dapat lihat
raja-raja mengamanahkan dan mempertanggungjawabkan untuk melindungi kedudukan orang Melayu dan kepentingan istimewa anak negeri Sabah dan Sarawak serta kaum-kaum yang lain. Kesimpulan bagi tajuk saya ialah perkara 153 adalah satu prinsip perlembagaan yang membenarkan pelaksanaan dasar keseimbangan antara kaum diwujudkan. Malah peruntukan itu perlu dikekalkan untuk memastikan pada masa hadapan kaum majoriti tidak berasa hak mereka dinafikan atau hak mereka diabaikan kerana kewujudan dan terbukti dan tidak menafikan peluang mana-mana kaum untuk menjadi kaya raya. Selain itu, kaum lain tidak ditindas. Itu saja pembentangan saya pada hari ini dan seterusnya saya akan beri kepada rakan-rakan saya. Salam sejahtera Tuan. Nama saya Teh Waijen. Nombor matrik 10 DLS 22F1061 dan tajuk saya ialah perlembagaan sebagai tiang seri. Pesyarah ialah Encik Muhammad Fajran bin Abdul Rahim. Soalan saya ialah, terangkan satu contoh perlembagaan bertulis di dunia yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam pemerintahan negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Kepentingan perlembagaan. Nombor 1, menjamin kestabilan politik dalam sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa tersebut dilaksanakan. Nombor 2, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan. Nombor 3, perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat dan bantasan atau larangan seperti hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipersoalkan. Hal ini adalah penting untuk mengelakkan persengketaan kaum. Nombor 4, memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Perlembagaan melindungi kepentingan semua kaum. Perlembagaan juga menjamin keadilan sosial antara kaum. Hal ini dapat memupuk perpaduan nasional dan mempertingkatkan pembangunan negara. Contoh perlembagaan bertulis di dunia yang saya dapat ialah Piagam Madinah. Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi bersamaan tahun pertama Hijrah. Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dusta Al-Madinah dan juga Sahifah Al-Madinah. Selain itu, Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan yang berasaskan syarikat Islam bagi membentuk sebuah negara yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum. Langkah pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan mendirikan sebuah masjid seperti tempat orang Islam beribadat dan tempat Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Nabi Muhammad. Langkah kedua, mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin melakukan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Langkah ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Perkara satu yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercetak dalam piagam tersebut. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah. Tujuan Piagam Madinah membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Mewujudkan keamanan di Madinah. Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat. Membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah dan akhir sekali ialah merangka
persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi. Kesimpulannya, Malaysia perlulah mewujudkan satu perlembagaan di mana setiap kaum dan agama dapat hidup dengan aman tanpa pergaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afzal Ahmad Hakimin. Nombor matrik saya 10 DLS 22F 1081. Nama pensyarah Muhammad Fazrul bin Abdul Rahim. Saya dari kelas DLS 1A dan tajuk pembintangan saya iaitu perlembagaan sebagai tiang seri. Soalan 4. Huraikan tentang 4 unsur tradisi yang terdapat perlembagaan persekutuan serta hubung kait unsur tersebut dengan kontrak sosial yang pernah termentrai antara pemimpin kaum di tanah Melayu. 4 unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan iaitu bahasa kebangsaan, agama, persekutuan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak, dan pemerintahan beraja. Bahasa kebangsaan. Perkara 152 iaitu kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Namun, perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan selain daripada maksud rasmi atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Begitu juga kerajaan berhak meninggalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Agama persekutuan. Dalam perlembagaan Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai orang beragama Islam dan mengamalkan cara hidup dan budaya Melayu serta bertutur dalam bahasa Melayu. Orang Melayu yang terkenal sebagai taat dan pantang derhaka kepada Sultan begitu mudah menerima Islam sebagai agama baru mereka. Lebih-lebih lagi, kedudukan Sultan sebagai ketua agama. Kedudukan Sultan sebagai ketua agama telah dikukuhkan lagi apabila Inggeris campur tangan di negeri-negeri Melayu pada tahun 1870-an. Bermula dengan perjanjian Bangkok 1874, kuasa Raja-Raja Melayu telah dihadkan dalam adat istiadat dan agama Islam sahaja. Selain daripada itu, Sultan hendaklah menerima nasihat daripada seorang penasihat Inggeris. Setelah merdeka, Islam telah dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan dan kerajaan. Sebagai agama rasmi negara, kerajaan mempunyai kuasa untuk memperuntukkan sebahagian daripada pembelanjaan untuk pembangunan dan kemajuan berkait dengan agama Islam seperti perbelanjaan mengurus, membina masjid dan sekolah agama. Bagaimanapun, sesuai dengan negara demokrasi, agama lain bebas untuk diamalkan tetapi dilarang untuk menyebarkan kepada penganut agama Islam. Kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Orang Melayu terasa terancam dan diadaktirikan apabila melihat jumlah pendatang semakin ramai. Tambahan pula dengan kejayaan mereka menguasai ekonomi negara dan telah memaksa kerajaan memikirkan supaya orang Melayu tidak terlalu ketinggalan jauh dari kaum pendatang. Hak orang istimewa orang Melayu telah diperkenalkan dalam perlembagaan supaya pembelaan dan bantuan dapat diberikan kepada orang Melayu sebagai penduduk pribumi. Yang di-Pertuan Agong telah diberikan kuasa untuk memelihara kedudukan hak istimewa orang Melayu di Semenanjung. Sabah dan Sarawak bila menyertai Malaysia pada tahun 1963, antara perkara yang terkandung dalam hak istimewa orang Melayu ialah kontrak kemasukan institusi pengajian tinggi, beasiswa, kemudahan mendapat lesen dan permit perniagaan. Pemerintahan beraja. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri. Raja dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik. Semasa penjajahan British, kuasa mutlak raja mula berhad. Raja mesti terima nasihat Residen British dalam semua perkara kecuali hal adat istiadat Melayu dan agama Islam. Hal ini juga berlaku semasa Malayan Union diperkenalkan yang menghapus kuasa Raja-Raja Melayu. Kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan apabila Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan setelah Malayan Union dapat tentangan hebat dari orang Melayu.
Setelah negara mencapai kemerdekaan, institusi beraja dikekalkan di bawah konsep raja berperlembagaan. Ini selaras dengan sistem demokrasi diamalkan di Malaysia. Menurut konsep raja berperlembagaan, raja-raja tidak bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Zar bin Muhammad Zazali. Nombor metrik saya 10 DLS 122F1032. Tajuk saya ialah Perlembagaan sebagai Tiang Seri. Dan nama pensyarah ialah Encik Muhammad Fazlun bin Abdul Rahim. Okey, saya akan membincangkan soalan-soalan berikut. Soalan pertama saya ialah istilah perlembagaan dan tiang seri. Yang kedua, keistimewaan perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, contoh perlembagaan bertulis di dunia. Dan yang keempat ialah unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Melayu. Istilah perlembagaan dan tiang seri. Perlembagaan ialah perkataan yang lazimnya dipakai dalam baku Malaysia datangnya daripada imbuhan lembaga. Ia mula dipakai dalam tujuan rasmi melalui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan tiang seri ialah boleh dikatakan sebagai asas atau paksi utama perlembagaan persekutuan, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Yang kedua, keistimewaan perlembagaan Malaysia dalam menjamin kaum Bumiputera dan Peribumi dan kaum-kaum lain. Semua kaum berhak memilih agama mereka sendiri kecuali bangsa Melayu, iaitu agama Islam. Contoh agama yang di Malaysia ialah Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain. Yang ketiga ialah perlembagaan bertulis di dunia yang negara kita jadikan sebagai panduan, iaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah piagam yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Disebabkan kandungan peraturan Piagam Madinah yang mengikuti syariat-syariat Islam yang boleh membentuk sesebuah negara yang menempatkan orang-orang bukan Islam. Oleh itu, Malaysia sangat mengikuti Piagam Madinah ini sebagai perlembagaan rasmi. Yang keempat ialah unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam perlembagaan Melayu. Yang pertama, bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita ialah bahasa Melayu yang mengikuti standard tetapan Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah bahasa Malaysia tidak disumbarkan oleh Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong pertama, tetapi timbul secara spontan selepas tragedi 13 Mei 1969. Pada masa itu, wujud semacam persetujuan ramai terhadap istilah bahasa Malaysia. Namun pada tahun 2007 berlaku kekeliruan dalam kalangan masyarakat dan kabinet mengenai istilah bahasa rasmi negara. Sama ada istilah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia yang sebenarnya betul. Yang kedua ialah agama persekutuan. Al-Quran menggariskan batas sempadan di antara yang halal dan haram. Tindakan yang boleh dilakukan oleh tindakan yang boleh dilakukan dan dilarang. Al-Quran juga mengajarkan segala bentuk ilmu dan merupakan manual hidup yang paling sempurna dan lengkap, bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Yang ketiga, keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika ia mengakibatkan kehilangan sebarang jawatan awam yang dipegang oleh sesiapa, atau penarikan sebarang beasiswa atau keistimewaan yang dinikmati oleh kaum lain, atau pelucutan atau penamatan permit lesen yang dipegang olehnya dalam perlembagaan Malaysia.
Yang keempat, pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19 terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun kepada 240 buah dalam abad ke-20. Manakala pada dekad ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta sahaja yang masih kekal. Daripada jumlah tersebut, hanya 4 negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terhad kepada sistem perlembagaan. Perbezaan di antara raja dan presiden. Sebagai ketua negara adalah raja menjadi ketua negara sepanjang hayatnya, manakala presiden biasanya memegang jawatan ini buat jangka masa yang tertentu. Namun dalam negara persekutuan seperti Malaysia, raja atau agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Kesimpulannya, kita hendaklah mempertahankan perlembagaan negara kita agar hak keistimewaan orang Melayu, Bumi Putera, Pribumi dan agama Islam Bahasa Melayu dipertahankan.